Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurisa Datunisa binti Japri. Nombor mencuk saya ialah 212794. Jadi hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan PSP 3004 iaitu pengenalan terhadap sains pengguna bagi assignment tu saya yang bertajuk Impak COVID-19 terhadap tingkah laku pengguna. Di bahagian pengenalan ini saya akan menghuraikan sedikit berkaitan dengan tajuk assignment 2 saya ini. Pandemik COVID-19 merujuk kepada pandemik coronavirus atau dikenali sebagai penyakit coronavirus 2019 yang sedang menular secara global berpunca daripada simptom coronavirus melalui pernafasan akut teruk 2 iaitu SARS-CoV-2. Wabak ini mula dikesan di Bandaraya Wuhan, Hubei, China pada pertengahan Disember 2019 dan diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada tanggal 11 Mac 2020. Sepanjang wabak ini melanda, banyak kes yang telah dilaporkan dan angka kematian juga turut meningkat di seluruh dunia. Virus ini akan mula menular dari seseorang individu kepada individu yang lain seperti influenza yang melalui pernafasan seseorang seperti daripada bersin atau batuk. Biasanya, tempoh bagi pendedahan dan permulaan gejala ini ialah selama 5 hari tetapi kemungkinan akan berlanjutan sehingga 2 minggu hingga 14 hari. Antara gejala tersebut adalah seperti demam, batuk dan sesak nafas. Dan setakat ini, 3 dos vaksin telah pun diperkenalkan di seluruh dunia. Pandemik ini sememangnya telah membawa kepada gangguan sosioekonomi secara global dari segi mata wang negara, bajet belanjawan negara dan mata pencarian rakyat dalam pekerjaan mereka. Jadi di dalam kajian ini kami akan mengkaji kesan kepada para pengguna dalam membuat pembelian, penggunaan dan pembayaran terhadap barangan-barangan semasa COVID-19. Barangan yang pertama ialah berkaitan dengan barangan pencegahan dan perubatan. Yang kedua ialah berkaitan dengan barangan pembelian dan kepenggunaan makanan. Yang ketiga ialah berkaitan dengan perkakas rumah. Seterusnya ialah kajian terhadap hiburan. Dan yang terakhir ialah barangan memberi belah secara dalam talian. Bagi barangan yang pertama ialah barangan pencegahan dan perubatan. Barangan pencegahan dan perubatan ini termasuk seperti pelitup muka atau dikenali dengan face mask. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, kajian tersebut menunjukkan bahawa 80% responden sentiasa memakai mask, 16% responden mewakili mereka yang kadang-kadang memakai mask, 3% jarang memakai mask dan 1% lagi mewakili bagi responden yang tidak pernah memakai mask disebabkan keadaan perubatan sedia ada. Kajian kedua pula telah menunjukkan bahawa 40% responden telah membeli surgical mask manakala 24% yang hanya menggunakan kain pelitup muka disebabkan lebih murah dari segi harga dan juga dapat dibuat sendiri. Terusnya, hanya terdapat sebanyak 9% responden sahaja yang membeli N95 mask yang telah dicadangkan oleh WHO kerana harganya dikatakan lebih mahal daripada mask yang lain. Berdasarkan kajian oleh Sains Direct pada tahun 2022 ini telah menunjukkan bahawa pelitup muka ini sememangnya menjadi antara barangan yang terpenting terhadap masyarakat pada hari ini. Oleh itu, semua rakyat wajib untuk memakai pelitup muka jika keluar dari rumah dan sebaliknya akan dikenakan saman jika tidak mematuhi arahan yang telah ditetapkan ini. Dalam konteks ini, kuantiti mask yang dibeli oleh para pengguna dikatakan meningkat secara drastik dalam beberapa tahun ini. Alatan perubatan atau pencegahan yang kedua pula ialah oximeter COVID-19. Oximeter ini digunakan untuk mengukur kadar oksigen di dalam badan seseorang. Antara alatan lain yang terlibat di dalam barangan pencegahan dan perubatan ialah seperti suhu termometer, hand sanitizer, sarung tangan dan kit ujian kendali COVID-19 yang sememangnya telah menjadi barang keperluan pada masyarakat hari ini. Alatan pencegahan dan perubatan yang kedua pula ialah oximeter COVID-19. Oximeter ini digunakan untuk mengukur kadar oksigen di dalam badan seseorang. Antara alatan lain yang terlibat ialah seperti suhu termometer, hand sanitizer, sarung tangan dan kit ujian kendali COVID-19 yang telah menjadi barang keperluan oleh masyarakat pada hari ini.
Hospital, klinik, kilang dan kedai mestilah wajib untuk memiliki alat-alat peranti yang telah dinyatakan sebentar tadi. Ini kerana peranti perubatan sangat menjadi kepentingan pada masa ini berbanding dengan musim sebelum kemunculan wabak ini. Barangan perubatan dan pencegahan yang ketiga pula ialah berkaitan dengan suplemen. Suplemen ini termasuklah seperti vitamin C, vitamin D dan zinc. Ini kerana suplemen-suplemen ini bertindak untuk meningkatkan imuniti badan dan sistem pernafasan seseorang. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh The Council for Responsible Nutrition atau lebih dikenali sebagai CRN pada tahun 2021, kajian ini telah mendapati bahawa telah berlakunya peningkatan yang drastik terhadap pengambilan vitamin C iaitu dari 35% kepada 40% pada yang tahun berikutnya, manakala zinc pula telah berlakunya peningkatan dari 15% kepada 22% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Situasi ini telah memaparkan perkembangan tindakan yang positif oleh rakyat Amerika Syarikat sebagai langkah pencegahan sepanjang COVID-19. Barangan yang kedua pula ialah berkaitan dengan barangan pembelian dan kepenggunaan makanan. Semenjak COVID-19 ini telah berlaku, ianya telah berlakunya panic buying oleh pengguna yang menyebabkan peningkatan secara mendadak dalam pembelian uji seperti produk dalam tin, pasta, beras dan biji-bijian pada akhir Februari 2020 dan mula memuncak pada 14 Mac 2020 iaitu lebih 80% daripada purata harian pada bulan Januari dan Februari 2019 di United Kingdom. Telah berlakunya juga keterdesakan pengguna yang di mana semua pengguna telah melakukan persediaan awal terhadap stok bekalan makanan di rumah semasa pandemik COVID-19 yang mengakibatkan banyak stok makanan berkurangan dan berlakunya penjualan barangan makanan secara had. Yang kedua telah berlakunya penutupan sementara yang di mana pasaraya, restoran dan kedai runcit yang membawa kepada peningkatan yang sangat tinggi dalam penggunaan perkhidmatan penghantaran makanan seperti GrabFood, Foodpanda, McDelivery dan sebagainya. Pembelian makanan secara atas talian ini dilihat mendapat sambutan yang sangat hangat oleh pengguna sepanjang COVID-19. Di samping itu, ianya telah menjadi platform utama dalam pembelian makanan harian yang di mana kemunculan aplikasi yang mesra pengguna ini telah memudahkan pengguna untuk melakukan pembelian sepanjang wabak ini melanda. Bagi barangan yang ketiga pula ialah berkaitan dengan perkakas rumah. Perkakas rumah ini diklasifikasikan sebagai alatan yang sering diaplikasikan oleh pengguna dalam kehidupan harian mereka. Perkakas ini juga merujuk kepada peralatan dan perabot yang berfungsi untuk memudahkan urusan harian pengguna, menghiasi dan mencantikkan persekitaran rumah pengguna serta berfungsi sebagai aksesori yang melengkapkan ruang dan sudut di dalam rumah. Ekoran daripada penularan wabak ini, ramai pengguna yang telah menunjukkan reaksi tindak balas dari segi penggunaan perkakas rumah berdasarkan 3 aspek tingkah laku pengguna yang di mana berkaitan dengan aspek pembelian perkakas rumah, aspek penggunaan perkakas rumah dan yang akhir sekali ialah aspek pembayaran perkakas rumah. Berkaitan dengan aspek yang pertama iaitu aspek pembelian perkakas rumah, kajian ini yang telah dilakukan di Amerika Syarikat pada tahun 2020 telah menunjukkan bahawa keseluruhan senarai peralatan mewakili 35% responden manakala pembelian perkakas dapur kecil telah menduduki tangga yang kedua teratas dengan mencatat sebanyak 32% responden pada tahun 2020 di Amerika Syarikat. Perkakas vacuum atau penjagaan lantai ialah mewakili 22% responden yang membeli perkakas ini kerana untuk meningkatkan usaha pembersihan mereka di sekitar kawasan rumah. Antara contohnya ialah seperti vacuum tegak, vacuum kayu bertali, vacuum robotik dan vacuum canister. Seterusnya, pembelian perkakas rumah utama seperti peti sejuk dan mesin basuh pakaian adalah sebanyak 19% responden, manakala bagi pembelian perkakas rawatan udara pula menunjukkan beratusan sebanyak 16% responden yang di mana mereka berpendapat bahawa perkakas rawatan udara ini dapat memberikan kualiti udara dalaman yang segar dan bersih sepanjang pandemik COVID-19. Yang kedua ialah dari aspek penggunaan perkakas rumah. Penggunaan perkakas dapur dilihat lebih tinggi iaitu sebanyak 48%. Hal ini kerana penduduk Amerika Syarikat telah memberikan pendapat bahawa mereka lebih kerap berada di dapur semasa COVID-19.
Seterusnya, sebanyak 39% responden yang sering menggunakan perkakas penjagaan diri semasa wabak ini di Amerika Syarikat. Tidak dinafikan, perkakas penjagaan diri ini sememangnya menjadi kewajipan bagi setiap isi rumah untuk membersihkan diri mereka sepanjang hari. Penggunaan perkakas rumah keselesaan diri seperti pendingin hawa, komputer riba dan kipas adalah sebanyak 45% di Amerika Syarikat pada tahun 2020. Bagi aspek yang terakhir iaitu aspek pembayaran perkakas rumah, aspek ini telah menunjukkan bahawa penggunaan pelbagai perkakas rumah adalah secara kerap semasa wabak dan kadang-kala akan mengundang kepada kerosakan. Perkara ini akan mencederungkan pengguna agar melakukan pembelian secara serta-merta kerana sangat menjadi keperluan dalam kehidupan harian mereka meskipun telah mencecah ribuan ringgit. Oleh itu, pengguna yang telah mengalami masalah kewangan terpaksalah memilih untuk melakukan pembayaran perkakas secara hutang dengan pihak penjual atau secara ansuran. Kesemua aspek ini telah memperlihatkan bahawa penglibatan pengguna dalam pembelian, penggunaan dan pembayaran adalah sangat kerap sepanjang penularan wabak COVID-19 ini. Berikutnya ialah berkaitan dengan paparan akhbar yang ditunjukkan oleh beritaharian.com.my yang bertajuk permintaan untuk komputer riba terpakai meningkat secara mendadak. Ini telah membuktikan bahawa permintaan untuk komputer riba terpakai sangat mendapat sambutan yang hangat oleh masyarakat sepanjang penularan wabak COVID-19. Ini telah membuktikan bahawa masyarakat pada hari ini lebih rela untuk membeli komputer riba terpakai berbanding dengan membeli komputer riba yang baru untuk mengelakkan mereka daripada terlibat dengan bebanan hutang. Bagi elemen yang keempat pula ialah berkaitan dengan hiburan. COVID-19 ini telah menyebabkan ramai orang terperangkap di tempat tinggal mereka serta telah membawa kebimbangan dan ketakutan terhadap wabak COVID-19. Permintaan dan penggunaan terhadap hiburan ini dikatakan semakin meningkat bagi melepaskan tekanan diri terhadap pandemik yang telah berlaku. Antara hiburan yang terlibat ialah seperti hiburan di rumah, buku dan cetakan dan elektronik pengguna. Bagi hiburan di rumah, peningkatan sebanyak 0 hingga 14% telah berlaku di semua negara. Selain itu, penggunaan dalam buku dan cetakan iaitu di Amerika Syarikat, UK, Perancis, Jerman, Spanyol dan Korea dikatakan meningkat sebanyak 0 hingga 14% juga. Manakala bagi negara Itali dan India pula telah berlakunya peningkatan sebanyak 15 hingga 29%. Akhir sekali, penggunaan elektronik pengguna juga dikatakan turut meningkat iaitu sebanyak 0 hingga 14% dan hanya di negara India sahaja yang meningkat penggunaannya iaitu sebanyak 15% sehingga 29%. Permintaan pengguna terhadap hiburan yang kian meningkat ini telah membuktikan bahawa perkembangan tersebut di dalam panjang wabak COVID-19. Di bahagian yang terakhir pula, saya akan huraikan dengan lebih lanjut berkaitan dengan kesan terhadap pengguna dari aspek membeli belah barangan secara dalam talian. Kesemua sektor perniagaan diarahkan tutup dan hanya dibenarkan beroperasi terhad kepada penjualan barang keperluan sahaja. Ini menyebabkan peningkatan pembelian atas talian dikatakan kian meningkat. Barang keperluan dan kehendak yang diberi secara dalam talian ini dikatakan memudahkan urusan harian pengguna. Pengguna boleh membuat perbandingan harga terhadap sesuatu barangan yang ingin dibeli dengan membuat carian di pelbagai laman web yang telah wujud. Sebagai contohnya, Happy Fresh telah menawarkan perkhidmatan pembelian barangan dapur hanya di atas talian dan mengalami peningkatan pesanan secara mendadak selepas orang ramai mula bekerja dari rumah berikutan pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari. Aplikasi pembelian atas talian juga menawarkan pelbagai jenis produk atau barangan yang hendak dicari oleh pengguna. Sebagai contohnya ialah Shopee, Lazada, GoShop, Zalora dan lain-lain lagi. Penduduk luar bandar juga mula menggunakan kaedah pembayaran melalui Shopee Pay yang dilihat lebih selesa dan mudah berbanding kaedah pembayaran luar talian. Di samping itu, platform Lazada juga telah merekodkan peningkatan sebanyak 80% bagi keseluruhan urus niaga harian berbanding sebelum Perintah Pergerakan Kawalan atau PKP yang telah dilaksanakan. Akhir sekali, jualan bagi kategori runcit juga direkodkan telah meningkat hampir 12 kali ganda semasa penjualan Lazada pada 10 hari bulan 10 iaitu pada tahun 2020. Ini telah membuktikan bahawa masyarakat yang telah
berada dalam pandemik wabak COVID-19 ini sememangnya cenderung untuk melakukan pembelian di atas cara dalam talian. Sebagai kesimpulannya, impak dan kesan COVID-19 adalah sangat besar kepada masyarakat semenjak kemunculan virus ini. Pengguna dikatakan terpaksa untuk membiasakan diri hidup dalam keadaan normal baru meskipun beberapa peraturan atau prosedur telah dilonggarkan bagi memudahkan urusan seharian pengguna. COVID-19 ini telah mengubah cara hidup pengguna, bagaimana mereka bekerja, pembelanjaan harian mereka dan lain lagi. Meskipun begitu, melalui COVID-19 ini juga, tingkah laku pengguna dapat dinilai dengan lebih teliti dan dapat mengetahui berbagai reaksi atau tindakan mereka sepanjang pandemik ini telah berlaku. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah memperketatkan lagi undang-undang yang sedia ada ini seperti meningkatkan nilai dendaan kepada mereka yang enggan mengikuti garis panduan dan operasi standard yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian, semua pihak berkuasa mestilah pantas mengambil tindakan segera kepada golongan yang tidak bertanggungjawab ini supaya dapat memberikan nilai kesedaran dalam diri mereka. Cadangan langkah ini sedikit sebanyak dapat membuka minda rakyat agar tidak memandang enteng dengan penularan wabak COVID-19 ini. Tambahan lagi, jika wabak ini dapat dibendung dengan sepenuhnya, rakyat akan mula hidup bebas dari sebarang virus dan sekaligus akan menjadikan taraf kesihatan penduduk di sesebuah negara itu dikatakan terjamin. Jadi itulah sahaja berkaitan dengan assignment 2 saya. Sekian, terima kasih.